Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tolong buka ke Yohanes. Yohanes 6. Padri menggalakkan kamu untuk baca Yohanes bab 6. Kadang-kadang nak baca firman Tuhan memang susah. Saya pernah dengar alasan. Padri, bukan saya tak mau baca firman Tuhan. Saya mau. Tapi Padri, setiap kali saya buka Alkitab untuk membaca, macam saya nak tidur lah Padri. Oleh itu Padri, saya pun sudah berhenti. Yang lagi satu alasan yang saya selalu dengar. Padri, saya pernah baca. Bukan saya tak baca. Saya pernah baca. Tapi selepas saya baca, saya lupa apa yang saya telah baca. Itu menjadi satu alasan mengapa beberapa jemaah tak membaca firman Tuhan. Kita boleh bagi alasan mengapa kita tak baca firman Tuhan. Tapi kita mesti baca. Kita mesti berhenti memberi alasan dan kita mesti ambil langkah untuk membaca firman Tuhan. Ini selalu kita tanyakan. Udah makan kan? Dah makan kan? Lain kali bila kamu jumpa kawan atau saudara malah tanya, dah baca firman Tuhan kah hari ini? Tanya mereka lah. Ini kalau kamu tanya ke tak tanya tentang sarapan, makanan tengah hari, makan malam, mereka mesti akan makan. Tapi bila kalau kamu tanya, dah baca firman Tuhan hari ini kah? Itu akan jadi satu cabaran untuk mereka. Kalau mereka tak baca, mereka akan mula membaca. Mereka tahu mungkin ada orang yang akan tanya saya, adakah saya sudah baca firman Tuhan hari ini? Oleh itu, yang satu, kamu sendiri mesti baca firman Tuhan. Dan yang kedua, tolong menggalakkan ahli keluarga, saudara mara untuk membaca firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat, terus lihat Yohanes 6. Di Yohanes 6, kita telah lihat macam mana Yesus telah mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dan dia telah memberi makanan untuk 5,000 orang. Itu satu mukjizat. Itu satu mukjizat. Ingat, ini dalam bahasa English kita baca 5 ketul roti yang kecil, small. 2 ekor ikan yang kecil, small. Mungkin mak dia telah sediakan, mak budak itu telah sediakan makanan untuk budak itu sahaja. Hanya mak dia telah sedia makanan untuk budak itu sahaja, untuk seorang. Tapi Yesus telah mengambil 2 roti dan ikan. Setelah dia telah memberi syukur kepada Tuhan, dia telah memberi makanan untuk 5,000 orang. Mereka semua pun telah makan sampai kenyang. Okey. Dan selepas itu sudah malam lah. Mungkin mereka semua dah balik, tak tahu apa yang mereka telah buat. Esok mereka cari Yesus. Mana ni Yesus? Mana dia pergi? Mereka nak dengar
ajaran dia, mungkin dalam hati mereka, mereka rasa, tak apa, kita pergilah dengar ajaran dan dia akan buat mukjizat lagi dan dia akan bagi kami semua, kita semua makanan untuk hari ini. Itu Yesus sudah tahu lah apa fikiran mereka bila mereka cari Yesus. Dan Yesus telah ajar. Dia kata, akulah roti. Dia kata, semalam saya dah bagi kamu makanan. Kamu sudah makan. Dan sekarang kamu sudah lapar. Dan sekarang kamu cari saya. Betul lah. Kita makan pagi, sebelum tengah hari kita pun sudah lapar. Sampai sebelum tengah hari dah. Sebelum pukul 10 kita dah rasa lapar. Tea time. Selepas minum teh dan makan koi ataupun biskut, sebelum pukul 1 kita dah rasa lapar. Ini keperluan jasmani tubuh kita. Mereka dah makan. Selepas tu mereka rasa lapar, mereka cari Yesus. Dan saya kata, kamu bukan cari saya untuk mukjizat yang saya telah buat. Kamu cari saya sebab kamu dah makan dengan kenyang. Kamu hanya cari saya untuk makanan, untuk tubuh kamu. Dan Yesus kata, akulah roti. Dia kata, itu apa yang saya telah bagi semalam hanya untuk tubuh kamu. Hari ini semalam kamu dah makan, hari ini kamu lapar. Tapi sayalah, akulah roti. Dia kata, yang memberi hidup. Kata Yesus, ayat 35. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan dahaga selama-lamanya. Dia kata, datanglah kepadaku. Dia kata, datanglah kepadaku. Bukan untuk makanan, datanglah kepadaku. Dia kata, percayalah saya. Menerimalah saya sebagai Tuhan. Dan kamu langsung tidak akan lapar dan dahaga. Saya dari pengalaman padri, saya tahu lah, kalau bila kita ada Yesus dalam hati kita, tak kisahlah kita ada makanan ke tak ada makanan. Tak kisah. Kita boleh hidup dengan bubur saja. Kita boleh makan bubur dan dengan hati yang gembira. Mungkin kita hanya dapat makan sekali sehari saja. Itu pun kita boleh bagi syukur kepada Tuhan dan hidup dalam bahagia. Sebab Yesus ada dalam hati kita. Yang satu, Yesus telah buat mukjizat dan memberi makanan kepada mereka. Minggu lalu kita telah lihat Yesus kata kepada mereka, datanglah. Dia kata, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku. Dan hari ini kita akan lihat untuk melakukan kehendak Allah. Di sini kita baca ayat 38. Kerana aku sudah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Dia kata, aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Saya datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Allah. Ini dalam kehidupan kita mesti tanya, kelakuan kehendak siapa yang kita laku dalam kehidupan ini? Adakah kita hanya melakukan kehendak kita diri sendiri, ataupun kita mau melakukan kehendak Allah? Untuk ramai mereka cari Yesus bukan sebab mereka nak tahu apakah kehendak Allah untuk kehidupan mereka. Mereka cari Yesus sebab Yesus akan memberkati keputusan yang mereka sudah buat dalam kehidupan mereka.
satu contoh. Ada yang akan berdoa. Berdoa sebelum mereka cari jodoh, mereka akan berdoa. Kata Tuhan, tunjuklah siapa yang siap. Kalau seorang lelaki, tunjuklah seorang perempuan. Atau kalau dia seorang perempuan, tunjuklah seorang lelaki untuk kehidupan saya. Mereka akan berdoa, mereka akan cari kehendak Tuhan, baru mereka akan ambil keputusan. Tapi biasanya kita selepas kita dah buat keputusan, kita dah jatuh cinta, kita sudah jalan beberapa tahun, baru kita datang ke gereja untuk hari perkahwinan. Kita kata saya nak kahwin di gereja sebab saya nak Tuhan memberkati perhubungan kami. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Tapi itu adalah kehendak perempuan atau lelaki. Sebelum mereka jatuh cinta, mereka tak cari kehendak Tuhan. Selepas mereka dah jatuh cinta, sekarang mereka nak kahwin, mereka minta Tuhan supaya Tuhan akan memberkati mereka. Itu salah. Itu salah. Kita mesti cari kehendak Tuhan dulu. Itu yang Yesus kata ni ya. Saya datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Saya datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kita mesti tahu apakah kehendak Bapa untuk kehidupan saya. Kita mesti tanya apakah kehendak Tuhan untuk kehidupan keluarga? Apakah kehendak Tuhan untuk gereja? Kita mesti tanya. Itu tolong buka Mazmur. Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ini adalah doa Daud, Raja Daud. Tengok apa yang dia doa. Engkaulah Allahku. Dia kata, engkaulah Allahku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dia kata, ajarlah aku. Ini dalam doa dia. Dia bukan saja tanya Tuhan, sembuhkanlah anak saya, berkatilah keluarga saya, berilah ini untuk saya. Bukan. Dia tanya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dia kata, Tuhan, ajarlah saya. Dia doa, Tuhan, ajarlah. Apakah kehendak-Mu untuk kehidupan saya? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Itu terus berbuat baiklah kepadaku dan pimpinlah aku ke jalan yang selamat. Dia kata, ajarlah. Ini setiap kali kita berdoa, kita mesti tanya Tuhan, ajarlah. Ajarlah saya. Apakah kehendak-Mu untuk kehidupan saya? Setiap pagi, apakah kehendak-Mu untuk hari ini? Supaya saya boleh melakukan kehendak Allah Bapa. Ajarlah. Tanya Tuhan. Ajarlah. Jangan ambil keputusan dan baru datang ke Allah Bapa kata, berkatilah keputusan saya. Saya sudah buat sesuatu, sekarang berkatilah apa yang saya telah buat. Sebelum kita ambil keputusan untuk membuat sesuatu, kita mesti tanya, ajarlah aku. Adakah ini kehendak Tuhan? Adakah ini kehendak-Mu? Yang satu, kita mesti tanya, ajarlah. Tolong buka ke Efesus 5 ayat 17. Saya baca Efesus 5:17. Janganlah bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Dia kata, ni Paulus tulis. Dia kata ni, janganlah bertindak bodoh. Maksudnya,
jangan buat sesuatu sebelum kamu faham apakah kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita juga boleh dipengaruhi oleh oleh pemimpin mungkin di gereja. Tapi kita bisa tanya, Tuhan, adakah ini kehendak kamu? Padri kata, saya harus buat ini. Tapi saya mahu tahu, adakah ini mengikut kehendak kamu? Saya nak faham kehendak kamu. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu sebelum kita tahu kehendak Allah untuk kehidupan kita, kalau kita melakukan sesuatu sebelum kita faham kehendak Tuhan untuk kehidupan kita, Paulus kata, janganlah, dia tulis janganlah bertindak bodoh. Dia kata ni terus tetapi berusaha, dia kata berusaha. Jangan duduk buang masa tengok Facebook, jalan-jalan. Dia kata berusahalah, kita mesti berusaha. Maksudnya kita mesti baca firman Tuhan, kita berdoa, kita mesti berusaha. Mungkin kita boleh kongsi apa yang kita nak buat dengan pemimpin gereja. Kamu boleh kongsi dengan padri, dan kita boleh berdoa bersama. Sebab kita nak berusaha, kita nak faham apakah kehendak Tuhan tentang sesuatu yang kita nak buat. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi kamu, faham. Itulah kita tanya Tuhan, apakah kehendak Tuhan, ajarlah. Selepas itu kita tanya, saya mahu faham kehendak kamu. Dan selepas itu kita mesti buat. Itu tak cukup lah. Ini kalau kita berdoa, Tuhan, ajarlah kehendak kamu. Tuhan, saya nak faham kehendak kamu, tapi saya tak mahu buat apa yang kehendak kamu. Bukan. Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku. Aku menyimpan segala ajaranmu dalam hatiku. Dia kata, aku suka melakukan. Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allah. Kita mesti lakukan. Bukan saja kita cari, bukan saja kita minta Tuhan ajar kita, bukan saja kita faham, kita mesti ambil tindakan untuk melakukan apa yang bila selepas kita tahu apakah kehendak Tuhan untuk kehidupan kita, atau untuk kehidupan keluarga, ataupun kehidupan gereja. Saya pernah ada satu cerita. Ada dua orang, mereka nak kahwin, mereka jumpa padri mereka. Dan selepas padri pun ambil kaunseling untuk mereka. Selepas beberapa bulan, padri pun, biasa padri akan berdoa kan. Padri mereka pun berdoa lah untuk perhubungan mereka dan untuk perkahwinan mereka. Tiba-tiba dalam hati padri mereka, padri rasa mereka bukan untuk, mereka tak boleh gam. Mungkin selepas mereka kahwin, mesti ada masalah. Dan padri pun kongsi pendapat dia dengan dua-dua orang itu. Mereka merasa marah sebab mereka dah cinta. Ibu bapa mereka sudah setuju untuk perkahwinan mereka. Sekarang padri kata, tak boleh lah. Kalau kamu kahwin, mungkin kamu akan menghadapi masalah. So, padri dah berdoa. Selepas tu, mereka pun bagi tahu ibu bapa mereka lah. Ibu bapa mereka pun marah. Mereka datang ke gereja, jumpa padri, marah padri. Yang kata, itu keputusan kamu lah. Itu pendapat saya. Saya rasa kalau mereka kahwin, mungkin mereka akan ada menghadapi masalah. Tapi mereka tak gam. Bahasa English, not made for one another. Itu bukan masalah kamu.
Itu bukan masalah kamu. Mereka akan kahwin, itu tugas kamu. Okey, Kapari kata macam tu boleh. Saya akan buat perkahwinan mereka. Mereka pun kahwin, selepas 2 tahun mereka dah bercerai. Mengapa? Itu bukan kehendak Allah. Mereka telah memberi keutamaan kepada cinta mereka, bukan untuk kehendak Allah. Kadang-kadang ada yang sudah kahwin, mereka tak ada gembira. Kehidupan mereka bukan bahagia. Mereka menghadapi bermacam-macam masa. Apa boleh buat? Sudah kahwin, dia adalah suami saya, isteri. Hidup saja. Hidup untuk anak-anak saja. Tak ada kegembiraan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, kita mesti ambil keputusan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yesus kata, Yesus telah turun bukan untuk melakukan kehendak diri sendiri, untuk melakukan Allah Bapa. Macam itu kita pun mesti, yang satu, kita mesti berdoa. Ajarlah kami tentang kehendak-Mu. Dan kita mesti berdoa, Tuhan, terima kasih sebab Tuhan telah ajar kami tentang kehendak kamu, kehendak-Mu. Sekarang saya nak faham kehendak Allah yang Allah telah mengajar saya. Dan selepas itu kita mesti kata, bagilah saya kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Mungkin bila kita melakukan kehendak Allah, mungkin kadang-kadang mungkin kita tak dapat sokongan dari keluarga, mungkin dari kawan-kawan, tak kisah. Untuk kita, bila kita melakukan kehendak Allah, Bapa kita akan memberi kekuatan, kuasa untuk melakukan. Dan bila kita melakukan kehendak Allah, nama Tuhan akan dimuliakan dan kita pun akan menerima berkat Allah. Dan dalam hati kita akan dipenuhi dengan kegembiraan, kedamaian. Kehendak siapa yang kamu nak laku? Kehendak Allah Bapa? Atau kehendak kamu sendiri? Kehendak keluarga? Kehendak dunia? Itu adalah pilihan kamu. Untuk padri, saya nak melakukan kehendak Allah Bapa. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.